Setiap percintaan pasti disulami dengan perasaan kasih dan sayang serta sedikit perasaan cemburu. Kata orang, cemburu itu tandanya sayang. Namun bagaimana pula dengan kisah Kela, Baka dan Ada yang sanggup membunuh isteri atau teman wanita semata-mata disebabkan oleh perasaan cemburu ini? Cemburu yang keterlaluan boleh menjadi toksik dalam sesebuah perhubungan dan menjadi penyebab utama runtuhnya mahligai yang dibina. Selain itu, saban tahun terdapat banyak kes jenayah yang terpapar di dada akbar angkara cemburu buta. Terbaru, seorang lelaki berusia 33 tahun mengaku bersalah apabila menyebabkan kematian seorang wanita yang dipercayai kekasih kepada suspek. Pertengkaran yang berlaku antara suspek dan mangsa telah menyebabkan mangsa dikelar. Kejadian itu dipercayai akibat daripada perasaan cemburu yang tidak dapat dikawal. Kata orang, cemburu tanda sayang. Namun, jika ia sampai menggadaikan nyawa, adakah ia masih lagi dikatakan sayang? Okey, itu dia laporan yang disediakan sebagai pembuka topik kita pada hari ini, cemburu tanda sayang. Okey, mungkin ada yang berpendapat, alah kalau dalam percintaan suami isteri pasangan memang kena ada rasa cemburu ni, barulah kita tahu oh dia kisah pasal kita. Tapi kita nak tahulah tahap-tahap cemburu ni ada batasan dia juga kot. Kalau kita dengarkan apa yang dikongsikan dalam laporan tadi tu memang benda yang kita tak mahu jadilah kan, sebab dia cemburu, dia membunuh. Sebab kalau kita lihat berita pada 20 hari bulan Februari, seorang wanita ditemui maut di Kelas sebab motif pembunuhan dia adalah sebab cemburu. Jadi kita nak tahu, tapi Hawa, saya juga ada terbaca cemburu tanda sayang kurang tepat konsep ni, orang kata. Tak sesuai lah kalau kita cakap orang yang cemburu tu sebenarnya dia sayang. Itu apa yang saya baca. Awak pun ada pendapat awak masing-masing. Tapi apa kata tetamu kita di studio ni, cemburu ni tanda sayang ataupun tidak? Kita bersama dengan Fizo Omar di studio. Hai Fizo. Hai Sugi, Hawa. Tahniah first of all. Allah, terima kasih. Okey, tanya kepada you, your wife and of course Mariam juga. Of course. And kita juga bersama dengan Dr. Nasruddin Subhi dalam talian selaku pakar motivasi kita pada hari ini. Hai Doktor. Hello Doktor. Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat Doktor. Terima kasih ya Doktor bersama dengan kami di WHI. Baik, kita tanya Fizo dulu lah. Fizo, cemburu tanda sayang, awak setuju ataupun tidak? Okey, dia cemburu ni ibarat garam di dalam masakan. Dia kena ada, tak ada tak sedap. Tapi kalau lebih bahaya. Betul. Jadi tak sedap. Sebenarnya saya kurang setuju lah dengan perkataan cemburu tanda sayang, betul. Tetapi benda itu menggalak-galakkan lagi supaya cemburu lebih. Cemburu kena ada dalam rumah tangga, tetapi kena pandai kawal emosi dan kawal tindakan selepas cemburu. Okey. So, ini saya setuju. Kan kalau kita macam Fizo katakan, kalau kita asyik duk cakap cemburu tanda sayang, cemburu tanda sayang, macam kita yang berikan dia semangat untuk Tapi orang. sebenarnya kalau tak cemburu tak boleh. Kena ada. Okey. That's why saya kata macam garam, you masak tak garam tak sedap. So dalam rumah tangga tawar. So cemburu tu kena ada, sebab bila tak ada cemburu, suka hati kau lah nak buat apa. Bila keluar ayat tu, masalah juga. Okey, baik. Kita nak mulakan dengan sudut yang positif dululah kalau boleh kan. Fizo dah kata memang kena ada. Tapi berpada-pada. Tapi kalau saya rasa kalau mereka ni yang terlalu keseluruhannya cemburu sangat-sangat tu Ekstrim. susah nak kawal kan. Ekstrim sangat-sangat. Jadi doktor, apa pendapat doktor tentang hal ini? Kena ada rasa cemburu tu, terutamanya dalam kalangan pasangan, doktor. Okey, terima kasih Hawa. Terima kasih juga kepada Fizo yang telah menjawab di peringkat awal tadi. Sebenarnya saya tidak dinafikan, saya juga incline untuk bersetuju dengan Fizo. So maknanya dekat sini memang kalau ada sedikit cemburu dalam perhubungan itu, dia boleh mengukuhkan ataupun terus mengeratkan kasih sayang antara sesama pasangan. So sebab itulah timbul kata-kata sebegini dalam kalangan masyarakat dahulu, cemburu tanda sayang. Namun seperti mana apa yang juga dikatakan, kalau perkara itu berlebihan, semestinya dia akan membawa padah.
Ya, so kalau cemburu ini dia wajib ada 3 pihak. Ya, selalunya dia akan melibatkan 3 pihak lah. Ya, so maknanya pihak yang cemburu itu, ya, yang keduanya adalah pihak yang pasangannya, isteri ataupun pasangannya, dan yang ketiganya dia mesti ada orang ketiga ni. Ya, dia mesti ada orang ketiga ni. Ya, yang mana dia rasa itu sebagai pesaing dia ataupun sebagai threat ataupun ancaman terhadap perhubungan yang mereka ada itu. Ya, so cemburu ini ataupun perasaan cemburu buta yang biasa kita dengar ini selalunya hadir dalam romantic relationship ataupun perhubungan romantik. Ya, namun yang demikian sebenarnya tidak hanya terikat pada hubungan romantik. Ya, perhubungan-perhubungan yang lain juga boleh menimbulkan rasa cemburu. Contohnya nak menarik rasa kasih sayang daripada seorang ibu ataupun seorang ayah, kan, ataupun daripada seorang rakan, kan. So maknanya kita obses dengan kawan kita itu, kita bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang daripada dia. Ya. So sebenarnya sifat cemburu ini adalah satu sifat yang lumrah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai manusia, of course, kita kena menjaga, ya, berupaya untuk pandai menjaga sifat-sifat ataupun naluri itu, emosi itu dengan baik. Ya. Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang doktor katakan. Kita manusia, kita ada pelbagai emosi, marah, sedih, cemburu antara salah satu daripada emosi kita. Dan doktor, betul, kadang-kadang bukan cemburu dalam situasi dalam konteks pasangan sahaja, tapi ada yang cemburu sebab mungkin pasangan suka main PS5, selalu cemburu dia cemburu dengan PS5. Habislah pecahkan PS5. Okey, kalau Fizo sendiri kan. Okey, Fizo kata cemburu itu diperlukan. Kalau Fizo dalam konteks rumah tangga, apa yang membuatkan Fizo cemburu? Of course, sebagai seorang manusia, suami, cemburu bila ada perhatian dan kasih sayang tu kepada orang lain. Itu common sense lah. Okay. Dan cemburu juga saya setuju dengan bilanya ada tumpuan yang tidak diberikan sepenuhnya kepada pasangan. So ramai ingat cemburu ni orang ketiga, tapi sebenarnya bukan saja orang tetapi objek. Contohlah macam tadilah, dia punya tindakan, dia punya perhatian kepada contoh game ke, macam contohlah wife saya, dia suka baca buku. Dia suka baca buku, dia suka tengok video motivation. So saya cemburu bukan apa tau. Kadang-kadang, takkanlah asyik dengan buku je. I kat sebelah you kot. Faham tak? Sometimes kita nak masa. So, itu pun dalam kategori cemburu, which is benda boleh buat bincang kan. So, cakap, so kita buat syarat. Time kita nak tidur, kita tengok sama-sama video apa-apa motivation. Dan time you baca buku, tak kacau. Tapi time balik, kita spend time sama-sama. So itu pun salah satu cemburu yang boleh ditangani lah, boleh dihandle lah. Maksudnya cemburu ni ada beberapa situasi lah, tak semestinya pihak ketiga cemburu. Alamak, dia ni sayang orang lain ke, suka kat orang lain ke. Tapi mungkin kita ada rasa cemburu terhadap kejayaan pasangan kita juga. Jadi kalau boleh Dr. Ulaskan, macam mana kita nak salurkan rasa cemburu ni kepada satu energi ataupun rasa yang lebih positif lagi, Doktor? Okey, mungkin saya betulkan sedikit di sini, ya. Biasanya kalau jealousy dalam perkataan bahasa Inggeris ataupun cemburu itu, dia memang ada melibatkan pihak yang ketiga. Ya, dia melibatkan pihak yang ketiga. It is slightly different dan istilah yang dikenali sebagai envy ataupun iri hati. So kalau envy ataupun iri hati itu, dia hanya dua pihak aja, kan. So dia tak ada individu yang ketiga itulah. Dia tak ada individu yang ketiga, pihak ataupun pihak yang ketiga. So that is the slight difference between jealousy and also envy. So untuk bagaimana kita nak mengelakkan daripada perasaan ini terbuku di dalam diri ataupun terus berkembang, ya, subur di dalam diri. First of all, kita kena bersangka baik, ya. So first of all, kita kena bersangka baik and kita kena talk with each other, ya. Sebab melalui percakapan, ya, barulah
kita dapat mengetahui dan mengenali apa isi hati pasangan kita. Kan? Ya, sebabnya tanpa berkata-kata kita tak akan fahami ataupun kita tak akan tahu apa yang terbuku di dalam hati pasangan kita. So the bottom line is that memang kita kena bercakap. Sebab manusia ini adalah makhluk sosial. Betul. So apabila saya kata makhluk sosial, dia nak mendengar dan dia nak didengar. Kan? Betul. So itulah bercakap. Ya, kita tak boleh nak assume je pasangan kita itu akan membuat mengikut apa yang kita rasa dalam diri kita. Dia bukannya ada sakit power pun. Betul. And doktor, mungkin kan doktor boleh kongsikan, sebab ada orang dia cemburu ni ekstrim sangat, sebab kalau kita macam tadi dikongsikan dalam laporan kan, sehingga membunuh pasangan mereka. Dan ada satu artikel di mana seorang wanita ni dia obses dengan pelakon Bollywood Hrithik Roshan, dan suaminya mencemburui itu. Jadi suaminya telah membunuhnya sebab dia suka pelakon Bollywood tu. Jadi di dalam situasi macam ni doktor, secara psikologinya, adakah ini sesuatu yang disebabkan mungkin trauma pasangan mereka dari kecil, ataupun apa yang menyebabkan mereka bertindak begitu ekstrim sehingga membunuh disebabkan rasa cemburu ini? Okey, pada dasarnya seperti mana yang kita bincangkan daripada awal, cemburu itu merupakan suatu perasaan ataupun suatu yang lumrah ada dalam semua orang, diri semua orang. So maknanya kita hanya perlu pandai ataupun perlu tahu bagaimana nak mengurus mengurus perasaan ini, jealousy ini, rasa cemburu. Cuma dalam keadaan yang melampau, dia boleh menyebabkan seseorang itu akan kurang mempercayai orang. Dia boleh menyebabkan paranoia berlaku ataupun orang tu jadi paranoid. Dia boleh menyebabkan abusive relationship ataupun perhubungan yang saling abuse lah, so and then physical violence pun boleh berlaku di situ. So maknanya dekat sini dia dah jadi irrational jealousy istilahnya. So ataupun kalau dari segi psikologinya dipanggil Othello syndrome. So maknanya dia juga bersifat delusional disorder, jealousy type. So inilah, so maknanya memang dalam kehidupan seperti juga macam katalah kita makan, kita tak boleh berlebih-lebihan apabila kita makan, dan apabila kita berperasaan pun kita tak boleh berlebihan. Kan? So biasa kita dengar orang tua-tua katalah kalau misalnya kita terlampau suka gembira, kita ketawa-ketawa kan, lepas tu mak-mak kita ataupun nenek-nenek kita cakap ketawa lah, nanti menangis kan. So, begitulah dia ibaratnya. So maknanya kalau misalnya sesuatu perasaan itu tidak dikawal dengan baik, tidak dibendung, dijaga dengan baik, dia boleh menjadi sesuatu yang ekstrim, baik dari segi positif ataupun negatifnya. Okey, kalau boleh kita nak kawal lah, tak naklah jadi terlalu ekstrim. Dan saya sangat-sangat tertarik bila doktor sebutkan tadi tentang Othello syndrome tu. Maksudnya dia delusional, perkara yang pasangannya tak buat, dia rasa macam dia ni mesti curang ni. Kita nak tahu lah adakah Othello syndrome ni boleh dikawal ataupun sebaliknya doktor. Tetapi sebelum itu kita nak dengarkan pandangan rakan-rakan kita tentang cemburu tanda sayang. Pada saya setuju. Saya setuju sebab kalau kita rasa cemburu, itu tandanya kita sayang. Tapi kalau terlampau cemburu pun tak boleh juga. Dia membuatkan hubungan tu rasa macam berserabut pun ada kan. Lepas tu dia rasa macam rimas pun ada, berpada-pada. Bagi saya ada betulnya, sebab kita dalam hubungan, dalam hati kita memang dah lahir perasaan kasih sayang pada orang yang kita suka, orang yang kita sayang, kekasih kita, pasangan kita kan. Pastinya kita akan ada rasa cemburu tu kalau pasangan tu membuat perkara yang agak meragu-ragukan. Bagi Aziz, betul cemburu tak ada sayang. Cemburu tu dia ada satu line tau Cemburu di antara cemburu dengan cemburu buta. Kalau line tu dah sampai ke cemburu buta, itu bahaya. Kalau line tu masih lagi di dalam cemburu tu, itu adalah memang tanda sayang kan. Takkanlah tak ada perasaan cemburu bila tengok isteri atau suami kita contoh gelak-gelak kan dengan orang lain. Mestilah kita ada perasaan cemburu tu.
Ui, tak wajar. Itu teruk sangat. Itu dah dikira psycho tau. Itu dah dikira macam terlalu sayang, terlalu menjaga dan terlalu... Tak boleh juga macam itu. Kadang-kadang kita ni sayang berperbada. Sebab apa? Bagi saya, benda yang kita sayang tu kita kena bersedia untuk kehilangan. Jadi bagi saya ini terjadi kerana cemburu yang tak dapat dikawal. Yang terlalu cemburu. Kadang-kadang kita tak tahu betul ke pasangan tu, macam ni, macam ni. Jadi ia membuatkan kita tak boleh nak fikir dengan lebih matang, dengan lebih tenang. Bila dah sampai ke line cemburu buta tu, dia punya otak dah tak fikir apa. Dia fikir pasal dia je. Contohlah, apa yang dipikirkan adalah kalau aku tak boleh dapat, orang lain tak boleh dapat. Macam tu contohnya. Jadi that's why lah kita sendiri kena kontrol diri kita. Boleh nak sayang tapi jangan terlalu obses. Okey, kalau kita tengokkan Sugi rata-rata setuju kena ada cemburu antara pasangan ni supaya okey memang kita sayang dia, kita kisah pasal dia tapi keterlaluan tu melampau lah. Betul. Dan tadi doktor pun ada sebutkan juga komunikasi sangat-sangat penting. Kita manusia, kita makhluk sosial, memang kena berinteraksi. Adakah itu yang Fizo dan pasangan lakukan kalau ada terbitnya rasa cemburu ni, Fizo? Dia betul lah, communication is very important. Clarify. Communication and clarify. Mungkin saya setuju apa yang Haziq cakap tadi. Cemburu tak salah, bila dah masuk ke cemburu buta masalah. And then tak kisahlah sama ada perempuan, lelaki. Lelaki pun ada yang terlalu kuat cemburu daripada perempuan kan. So communication bila kita clarify, bertanya dan cuba faham. Baru kita ambil action. So itu yang selalu jadi. Belum ada communication, belum clarify, terus pergi ke action. Dan normally action yang diambil itu adalah action yang tidak bagus lah. Itu menjadikan benda yang tidak diinginkan lah. Betul. Ada orang dia suka buat assumption. Tak tanya, tak berkomunikasi, terus buat orang kata prasangka. Kan tak ada pun. Benda tu tak berlaku pun. Tapi disebabkan mereka terlalu orang kata paranoid sehingga kan rasa cemburu tu datang tanpa apa-apa sebab pun kan. Tapi soalan tu sangat menakutkan lah. Bila si perempuan tanya, ni siapa? Alamak. Kenapa dia ada kat sini? Kenapa dia mesut? Pada jam-jam ini. Ya, dia satu soalan dia sambung dengan 10 soalan yang berkaitan. Game over. Sebenarnya ada tadi saya terbaca satu komen di Facebook. Katanya cemburu ni katalah kan pergi reunion kawan-kawan di sekolah. Tiba-tiba suami jumpalah kawan lamanya. Crash. Itu akan menyebabkan rasa cemburu tu juga. Tapi adakah Fizo merasakan yang cemburu yang macam light tu bolehlah diperlukan kan, sweet kan, awak cemburu ke, awak jealous ke, tak macam tu okey. Tapi kalau cemburu yang terlalu ekstrim, bukan sehingga kan membunuh tapi menyebabkan pasangan bergaduh dan sebagainya. Betul. Adakah awak merasakan relationship itu tak it's an unhealthy relationship? Boleh jadi toxic kan? Toxic relationship. It is totally unhealthy. Dia jadi bila cemburu, dia jadi ada perception yang tak baik kepada pasangan. Okay. So kita hidup di dalam tidak percaya. At first place, kalau kau tak percaya dengan aku, kenapa kau kahwin dengan aku? At first place. So bila ada benda ni, dari segi energi pun tak bagus tau. Kita masuk rumah, asyik muka masam. So energi. So kalau saya sebagai lelaki lah, minta maaf saya cakap, kalau saya dapat pasangan yang suka buat assumption, cemburu buta, benda yang saya tak buat, baik aku buat. So which is, this is unhealthy. Yang ni lagi teruk fikir, yang ni ala-ala aku tak buat, aku pun kena, baik aku buat terus. Kan? So dia lama-lama dia akan jadi, the dominoes effect akan lagi teruk, end up dia jadi benda tak baik lah. Okey. Dan sebenarnya kita nak bantu juga mungkin mereka yang melalui situasi ini. Ada pasangan yang terlalu cemburu, message 24 jam, telefon 24 jam tak Video kira call, waktu. video call. Video call. Alamak, video call 24 jam tak kira waktu. Jadi kalau dah alami situasi seperti ini, dah ada pasangan macam ni, adakah boleh kita nak patah balik, doktor? Ya, Saya rasa betul. ini dah jadi macam Othello syndrome lah kot. Good Pasangan question. tak buat apa pun. Doktor. Good question. Okey doktor, mungkin doktor punya mic mute kot. Boleh unmute mic doktor? Oh, sorry. Okay. Alright. Okay, so menjawab persoalan Hawa itu, nothing is impossible sebenarnya. Semua perkara ada ubatnya, ataupun ada jalan keluarnya. Tak ada sebarang masalah yang tanpa jalan keluar. Kita sebagai manusia, kita kena berusaha. Kita kena berusaha untuk melaksanakan yang terbaik, mencari jalan keluar tersebutlah. So that is why kita ni diberikan
kudrat, kita ni diberikan akal fikiran untuk melaksanakan cara yang terbaik yang kita fikirkan perlu dilakukan itulah. So untuk menjawab kepada persoalan itu dengan lebih lanjut, bagi seseorang yang mempunyai isu yang yang sudah pergi kepada mental health issues, kesihatan mental. So apabila perkara itu sudah pergi kepada isu kesihatan mental, so maknanya dekat sini dia perlu kepada usaha-usaha rawatan yang lebih bersifat holistik. Pertama sekali ingin saya katakan, isu kesihatan mental ini adalah sesuatu yang boleh dirawat. So janganlah kita fikirkan bahawa bila orang tu dah sakit mental dia tak boleh dirawat. Cuma katalah kalau misalnya kita sedar lebih awal dan rawatan itu dilakukan lebih awal, of course kepulihannya akan berlaku dengan lebih pantas lah. Berbanding katalah kalau misalnya kita disimpan and then dia menjadi berlarutan, so of course dia akan jadi makin kronik. Sama juga dengan isu kesihatan fizikal. So di sini dia akan berbalik kepada first of all medication. Medication maksudnya dekat situ, katalah kalau seseorang itu merasakan bahawa dia ada kecelaruan yang perlu berjumpa dengan psikiatris, so maknanya ambil langkah pertama itu untuk pergi mendapatkan diagnosis yang sebenar. So katalah kalau misalnya takut nak pergi hospital, jumpa kaunselor dulu, kan? Ataupun jumpa ahli psikologi dulu, yang bukan dalam satu hospital. So nanti mereka akan memberi bantuan, dan sekiranya perlu dirujuk ke psikiatris di hospital, mereka akan boleh membantu membuatkan rujukan itu bagi pihak klien ini. So apa yang penting adalah mengambil inisiatif ataupun mengambil that first step. That first step is always difficult, sebab dalam pengalaman saya menjadi seorang kaunselor 22 tahun pun, saya memang sedar bahawa taking that first step is always very difficult. I always say, saya selalu cakap dengan klien-klien saya, taking that step itu ibaratnya mereka sudah berjaya 50% untuk menyelesaikan masalah mereka. So ada 50% itu adalah daripada kesungguhan mereka dan istilahnya istiqamah dalam membuat sesuatu cara untuk menjadi lebih baik. So itu dia. So selain daripada ambil medication, perlu juga, sebab kita ambil medication ini untuk menyebabkan kita punya fikiran itu boleh berfungsi, maksudnya boleh berfikir dengan rasional. So kalau misalnya fikiran tak boleh berfikir dengan rasional, tak ada gunanya seseorang itu mendapatkan psikoterapi ataupun mendapatkan khidmat counselling. Tapi apabila seseorang itu dah ambil ubat dan fikiran dia boleh proses dengan baik, so dia perlu ada that component of psychotherapy ataupun counselling, sebab dia berbalik kepada lumrah manusia itu. Mana yang saya katakan di awal tadi, manusia ini makhluk sosial, dia nak mendengar dan dia dengar, dia perlu tahu dan dia perlu diberi peneguhan. So it has to be paired together, barulah proses itu akan menjadi baik untuk ke arah kepulihan seseorang klien atau patient yang memiliki isu sakit mental. Okey, baik. Nampaknya memang kena segera dapatkan khidmat, nasihat daripada mereka yang bertauliah, Ada ubat juga rupanya. Cemburu yang keterlaluan kan. Dan Fizo, mungkin Fizo boleh kongsikan juga daripada pengalaman Fizo sendiri, bagaimana boleh mereka yang ada rasa cemburu tetapi tidaklah keterlaluan sangat kan, tapi ingin mewujudkan situasi rumah tangga yang positif. Apa antara tips lah yang boleh Fizo kongsikan bersama dengan mereka? Dia
Macam saya cakap tadi juga, ini pandangan saya. Orang berpengalaman, Konfront lah, konfront. So kalau ada kita rasa terlintas, cemburu ni datang daripada satu jentikan hati yang terlintas. Benda yang tak berapa sure lagi. Kecuali benda yang even benda sure pun ada solution dia, tapi selalunya datang yang suspicious, curiosity dan mula buat assumption. Itu silap. So the best is conversation. Ada conversation, cerita elok-elok, tanya. Mungkin kita silap pandang, mungkin kita salah dapat information. So bila ada clarification, katalah betul si suami yang salah. Okey, mungkin dengan cara communication tu, teguran untuk dia tak buat. Settle masalah. Dia kita nak tahu what is the solution selepas tu. Tapi kan Fizo, mungkin ada dalam kalangan mereka ni yang jenis tak suka berkomunikasi. Mungkin sebab cemburu ni satu rasa yang tak senang sangat kan, rasa yang tak selesa. Jadi bila ada je rasa tu, dia tepis, dia macam tak boleh. Nanti jadi api dalam serkam tau. Dia nanti lama-lama terbakar. That's why apa-apa pun clarify. Supaya mungkin contoh katalah pasangan saya baik dengan, contohlah saya pergi syuting. Pada saya benda tu okey. Tapi pada dia tak okey. So saya tak sedar yang saya tengah buat silap dengan dia. Itu yang dia terus pendam lagi lama ni. So maksudnya sebenarnya I tak suka kalau macam ni. Oh, you tak suka. Okey, kalau tak suka tak buatlah. Itu pentingnya conversation, communication. Dan saya rasa ni transparansi tu penting kan. Yes. Dan ada kerjasama dua-dua pihak juga. Betul seperti mana yang doktor katakan tadilah. Tapi kan saya rasa lah, ni pendapat saya, kalau memang dah ada komunikasi, transparansi itu, memang rasa cemburu yang keterlaluan itu tidak akan wujud, melainkan orang itu ada masalah kesihatan mental seperti yang doktor kongsikan tadi. Tapi kalau cemburu yang sweet-sweet tu boleh je kot kan? Boleh. Itu garam kena ada. Okey, cemburu yang sweet-sweet yang awak selalu mencemburui lah. Okey, buku tadi salah satu situasi. Ataupun wife awak ada apa-apa yang dia mencemburui? Macam mencemburui, contohlah kalau macam contoh kawan-kawan. Okey, to be honest lah, mungkin orang ingat Fizo selebriti, wah dia bukan selebriti, mesti tak jealous. Siapa cakap aku tak jealous? Jealous juga. Macam contohlah B, kawan I daripada somewhere lah nak datang sini, dia lelaki, boleh ke nak jumpa dia? Siapa dia? Dia ada juga. Siapa dia? Dah lama kenal dia. Dia dah kahwin ke belum? Dia ada girlfriend dia ada sekali. So lega sikit. Kalau jumpa berdua, tak payah ikutlah. So itu cemburu yang kadang-kadang dia nak usik je. Tapi pada saya benda tu sweet juga. Usikan tu yang macam orang kata sweet lah kan. Tapi ini membawa kepada persoalannya. Mungkin ramai selalu, soalan klise lah. Fizo seorang pelakon. Adakah wife Fizo cemburu apabila Fizo berlakon dengan wanita-wanita, ada pelakon-pelakon wanita yang lain? Segi korek rahsia ni. Ya, tak apa. Sebenarnya dia kahwin dengan saya dah jadi selebriti. So you kena accept lah. Okay. And then itu bukan saya nak jadikan sebagai alasan. Yang pertama, dia kenal saya sebelum kahwin dah jadi selebriti. Dan yang kedua, sebagai seorang suami, you kena sedar ruang dan sedar jugalah waktu tu di mana sekarang ni pun boleh elakkan, kita elakkan. Dan saya percaya drama-drama Melayu sekarang ni yang kita jual adalah kisah cerita, bukan momen-momen yang romantik. Susah kita nak nampak dalam drama-drama Melayu, which is audience pun dah mula faham. So saya rasa benda tu tak ada isu. Okey. Itulah yang boleh kita katakan persefahaman kedua-dua pihak tu penting. Jadi kita nak tanya kepada doktor, misal kata pasangan kita ni awal-awal ni jenis cemburu sikit-sikit. Jadi sebagai pasangan ni, macam mana kita nak kontrol perkara itu supaya hubungan ni tak jadi toksik, hubungan jadi lebih harmoni? Doktor nasihat sikit orang perempuan ni, doktor. Lelaki bersama. Susah tak nak kawan. Yelah, emosi tu kan. Alright, so pertama sekali seperti mana yang saya cakap di awal tadi, begitu juga saya rasa Fizo ada menyentuh beberapa kali, maknanya keperluan untuk bercakap dengan pasangan kita itu. So maknanya spend time. Sekarang ini kita kurang nak spend masa dari segi kuantiti. Sebab masing-masing sibuk, masing-masing kerja kan, ke hulu ke hilir dan sebagainya. So cari quality time yang mana kita boleh betul-betul dapat masa itu solid untuk
kita berbicara daripada hati ke hati, ya, contohnya waktu makan bersama ke, ataupun sejurus sebelum tidur, ya, dah di atas katil, ya. So cari momen-momen itu yang mana kita boleh berkongsi isi hati, kita boleh buat seloroh, ya, itu akan mengeratkan hubungan suami isteri, ya, dan juga dengan pasangan kita lah, ya. Selain daripada itu, di mana yang penting juga, ya, elakkan daripada jadi mata-mata gelap ni, ya, private investigator, ya. So maknanya jangan terlampau nak check handphone suami kita ataupun pasangan kita setiap masa, setiap ketika, kan, dengan siapa dia bercakap, dengan siapa dia berurusan dan sebagainya, kan. So maknanya kita kena ada trust itu, kepercayaan itu. Sebab kalau misalnya trust itu tak ada, hidup kita tak akan tenteram. So mungkin buat some ground rules lah. Contohnya macam saya dengan isteri saya memang kami tak akan tengok handphone masing-masing, kecuali kalau misalnya ada keperluan ataupun ada emergency, kan. Then barulah saya pegang handphone dia dan sebagainya lah. So saya memang tak akan pegang handphone dia dan dia pun tak akan pegang handphone saya. Sebab ada kalanya bila kita berkomunikasi dengan kawan, ada kalanya kita berseloroh dengan kawan, tapi kalau misalnya pasangan kita itu skeptical, dia boleh create 1001 macam rasa tidak senang hati, kan, betul. Ya, so benda-benda yang sebeginilah yang sangat perlu kita jaga, ya. So maknanya, dan kita of course sebagai seorang individu, kita kena bertanggungjawablah sekarang ni dengan adanya pelbagai social media. Bagaimana kita bawa diri kita dalam social media pun kita kena jaga. Ya. Sebabnya ada kes, ya, contohnya macam saya terbaca kes di Bogor, Indonesia pada tahun lepas, ya, suami ini bunuh isteri dia sebab isteri dia terlampau aktif sangat di TikTok. Ya, so sehingga melahirkan rasa cemburu dan suaminya membunuh isteri tersebut, ya, tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja. Ya. So benda-benda yang sebeginilah, ya. So maknanya kita bila kita nak represent diri kita ataupun nak membawa diri kita di social media tu, kita kena jaga. Sebab kita kena ingat bahawa sekali kita post sesuatu dekat dalam social media, dia akan selama-lamanya kekal di dalam social media. Betul. Dan berbalik kepada apa yang Fizo katakan lah, ya, doktor, kita harus berkomunikasi. Tak guna kalau tidak berkomunikasi, kita pendam-pendam dan memudaratkan kedua pihak. Baik, doktor, terima kasih doktor atas segala perkongsian doktor dan juga Fizo. Dan saya rasa apa yang Shasha berkata di Facebook kita boleh dijadikan sebagai rumusan kita, di mana tak salah nak cemburu, tapi biarlah berpada-pada, tapi bukan cemburu buta. Setiap orang pasti ada sifat cemburu, tapi janganlah jadikan cemburu itu merosakkan sesuatu perhubungan. Setuju, Fizo? Sangat setuju. Sangat setuju. 5 markah untuk Shasha. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nasruddin Subhi dan juga Fizo Omar. Dan anda di rumah, semoga apa yang dikongsikan memanfaatkan kita semua. Ya, baik. Banyak lagi yang akan kami bawakan kepada anda, penonton WHI. Kita berehat dulu seketika.